Bab ke-57. Nabi SAW dan para sahabat membiarkan seorang darat sehingga dia selesai kencing di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW pernah melihat seorang darat sedang kencing di dalam masjid. Baginda SAW bersabda, biarkan dia sehingga dia selesai. Setelah orang darat itu selesai kencing, Nabi SAW pun meminta air, lalu menuangkan air itu di atas tempat kencingnya. Sepatutnya terjemah itu kan, hak Nabi sabdanya, Nabi katanya, biarkan dia, sekat tu ya. Bracket tu, okay? Sepatutnya situ. Sehingga dia selesai tu cerita Anas pula. Sepatutnya gitu. Bukan sehingga dia selesai tu hak Nabi kata lagi. Tak. Cuba kita perhatikan. Faqala da'uhu hatta idza faragha, itu cerita Anas. Hak Nabi SAW katanya da'u, itu saja. Maknanya kalau dalam terjemahannya, biarkan dia, sekat tu je. Sehingga dia selesai, tu cerita Anas pula. Setelah orang darat itu selesai kencing, Nabi SAW jadi sehingga dia selesai itu tak ada dah tu kira-kiranya. Itu kesilapan. Terus pergi, hak betulnya setelah orang darat itu selesai kencing, itu yang betul. Nabi SAW pun meminta air, lalu menuangkan air itu di atas tempat ataupun ke atas tempat kencingnya. Bab ke-58. Menuangkan air di atas air kencing di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau menceritakan ada seorang darat bangun lalu kencing di dalam masjid. Orang ramai mengatakan sesuatu kepadanya. Nabi SAW pula berkata kepada mereka, biarkan dia. Tuangkan di atas air kencingnya itu satu baldi atau satu timba air. Sesungguhnya kamu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan ada seorang darat datang, lalu dia kencing di satu penjuru masjid. Orang ramai menyergahnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka berbuat begitu. Setelah dia selesai kencing, Nabi SAW pun menyuruh dituangkan satu timba air di atasnya. Bab baulis sibyan, bab ke-59, bab air kencing kanak-kanak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, dibawakan kepada Rasulullah SAW seorang kanak-kanak lelaki. Lalu kanak-kanak itu kencing di atas baju Nabi SAW.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta air dan menuangkan air itu di atas tempat kencingnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah daripada Ummi Qais binti Mihsan bahawa dia telah membawa kepada Rasulullah seorang anak lelakinya yang masih kecil dan belum lagi memakan apa-apa makanan. Rasulullah SAW terus meriba anak itu. Sejurus kemudian anak itu kencing di atas kain beliau. Maka Nabi SAW meminta air dan merenjiskannya. Beliau tidak membasuhnya. Nah, itulah. Beberapa dua bab dua bab yang kita baca ni ada beberapa hadis di dalamnya. Tiga bab tiga bab. Yang pertama, Nabi SAW dan para sahabatnya pernah membiarkan seorang darat sehingga dia selesai kencing di dalam masjid. Sebelum ni kita sudah baca banyak dah baru ni berkenaan dengan air kencing tu. Air kencing manusia ni berat hukumnya. Berat hukumnya. Tidaklah bermakna najis dia tu berat dalam istilah fiqh tu, tidak. Orang panggil najis mughallaz ataupun najasah mughallazah, najis berat, tidaklah makna lagu tu. Kalau makna lagu tu dia beza pula dari segi hukumnya mengikut ulama-ulama ni. Kalau mengikut Syafi'i, dia kata kalau najis mughallazah ni kan kena samuk lah, kita panggil kena samuk tu 7 kali. Maksud samuk di sini dalam istilah orang kitanya iaitu basuh 7 kali, salah satu daripadanya dengan air tanah. Itu maksud samuk tu dalam istilah kita. Kalau najis mughallaz, gitulah cara basuhnya. Dan najis mughallaz itu mengikut mazhab Syafi'inya dan mazhab Ahmad juga sama juga, iaitu najis anjing dan babi. Najis dia kah ataupun yang terkena jilatan dia kah dan sebagainya, hak terkena anjing babi itu jadi najis lah. Dan najisnya berat, orang panggil najis berat. Najis mughallaz tu makna najis berat. Bila berat kena buat seperti tadi lah. Begitu juga anaknya. Anak hasil daripada babi dan anjing itu. Anak dia tu walaupun mengikut setengah-setengah ulamanya dalam rupa lain. Babi sama babi anak dia dalam rupa lain, dalam bentuk kambing pun misalnya kita kata serupa juga. Ataupun babi tidak sama babi dengan anjing katakanlah, boleh anak tu serupa dengan salah satunya, serupa juga. Ataupun satu lagi, kambing dengan kambing tapi anak tu serupa babi ataupun serupa anjing, serupa juga. Anak tu tak boleh lah, anak tu. Ataupun babi dengan babi tapi anak tu anak zahirnya halal dimakan, macam kambing kau atau sebagainya, tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Berat setara tu lah maknanya kiranya. Itulah yang dinamakan najis berat. Mana walaupun ada rupa halal dah pun tak boleh juga. Kalau dipastikan maknanya ibu bapa dia tu lah daripada dua jenis ni, siapa setara tu berat. Tapi mengikut setengah-setengah ulama, kalau rupa dia tu anak tu tidak langsung, tidak rupa apa nama ni,